pertama boleh tak saya tahu nama penuh dan Noh asal daripada mana? Okey. Nama saya Noh Asni binti Muhammad. Saya berasal daripada Terengganu. Okey. Lepas tu sebelum ni Noh pernah berkahwin? Ya, saya pernah berkahwin. Maknanya berapa orang suami? Suami saya dengan suami saya perkongsian hidup saya dapat 2 orang anak lah. Okey. Suami dulu bekerja apa? Dia macam bekerja tu tak menentu. Macam buat kontrak, lepas tu kerja-kerja kampung, berniaga sikit-sikit. Suami orang Duma? Tak, dia orang Johor. Suami orang Johor. Macam mana boleh mari duduk tu? Sebab dia macam dulu dia kerja dengan pakcik saya. Jadi mungkin jodoh lah kan. Kenal-kenal macam tu. Saya pun tak kenal sangat tapi jodoh orang tua. Orang tua. Dia telah meninggal, saya difahamkan. Ya, dia dah meninggal. Dan meninggal pada usia yang agak muda lah. Dalam 25. Umur dia 25? Ya, 25. Okey, masa tu Noh berusia berapa? Dalam 20 dia masa tu meninggal 25, saya dalam, sebab saya kahwin muda dalam 18-19 saya rasa macam tu. Sekarang masa dia meninggal tu dalam saya 24. Okey, masa tu dah ada 2 orang anak lah. 2 orang anak. Masa arwah suami meninggal, anak yang sulung dengan yang nombor 2 tu berapa umur? Masa tu dia kecil lagi, yang tu tak silap saya dia dalam 5 tahun. 5 tahun ke 3 tahun macam tu lah saya rasanya. Yang sulung. Yang betul yang kedua tu baby lagi. Baby lagi. Lepas tu Noh hidup berseorangan ni sampailah Noh kerja MIG. Berapa tahun sebelum Noh kerja MIG? Sebelum kerja MIG yang pertama kali Noh kerja MIG? Pertama kali tu selepas dekat-dekat hampir 1 tahun. Okay, suami meninggal, kemudian setahun kemudian baru Noh kerja MIG? Ya. Okey, masa suami meninggal tu, tempoh kosong Noh tak kerja tu, Noh duduk di rumah lah? Ya. Okey, lepas tu siapa yang menyara hidup Noh? Family saya lah. Family Noh sendiri? Family. Okay. Kemudian pada masa tu kehidupan tu apa yang Noh fikirkan masa tu? Adakah Noh fikir nak kahwin lain ke ataupun Noh fikir nak saya rasa saya perlu besarkan anak saya sebab masa tu dia kecil lagi kan, dia perlukan duit, dia nak sekolah, dia nak apa kan. Tapi dalam masa yang sama tu saya menghadapi tekanan lah daripada mental dan fizikal saya, tekanan hidup saya sendiri. Tekanan tu tekanan apa? Tekanan tak ada duit lah? Tekanan saya tu dengan macam nak menyara anak, duit tak ada kan, macam apa, fikir masa depan dia, macam tu lah. Dari segi adik-beradik Noh ada berapa orang? Saya ada 5 orang adik-beradik. Okey, dan dia orang ni beri tekanan tak pada Noh? Dia orang macam apa, saya bercerita kisah-kisah masalah saya tapi dia orang cakap kita orang pun ada kehidupan sendiri. Macam tu. Jadi saya pun rasa saya perlukan berdikari dan sokongan daripada adik-beradik saya macam itulah. Bapa Noh pada masa tu ada lagi? Ada, dia orang ada sentiasa memberi sokongan lah untuk saya. Okey, bagaimana dengan keluarga belah suami? Keluarga sebelah suami memang tak pernah ambil tahu. Daripada awal lah? Ya. Maksudnya dia orang memang tak terlibat dengan keluarga Noh sangat lah? Ya, selepas kematian. Okey, Noh ada cerita berkaitan dengan kesusahan semasa pengkebumian. Okey, boleh Noh cerita sikit kesusahan tu? Masa tu dia dah sakit kan. Masa dia sakit tu saya pun masalah kewangan dah sebab dia tak kerja, tak apa kan. Boleh tahu dia sakit apa Noh? Dia sakit macam apa, macam kata orang sakit dalam badan. Saya pun tak tahu dia sakit apa. Doktor pun macam cakap mungkin dah kata orang takdir kan, sakit yang kita tidak ketahui. Okey. Macam tu. Lepas dia meninggal tu, dia sakit dia dalam di hospital lah? Dia meninggal dekat rumah. Noh ada sekali masa dia meninggal lah? Ya ada. Okay. Lepas masa dia meninggal tu, kemudian proses pengkebumian tu apa masalah? Masalah tu adik-beradik dia cakap macam kita orang perlu benda ni, benda tu kan. Dia orang macam tolak sana, tolak sini. Saya pun terfikirlah, sampai duit nak ke bumi pun tak ada, apa tak ada kan. Tu baru 1 hari, belum lagi 1 tahun kan. Macam itulah saya fikir. Jadi macam mana Noh selesaikan proses pengkebumian? Siapa yang bantu? Yang daripada situ, dia orang tu bukan kata orang susah, dia orang senang. Jadi untuk
Untuk dapatkan semua tu terpaksa berkongsi-kongsi lah, ramai-ramai macam tu lah. Maknanya minta tolong adik-beradik sebelah Noh lah. Sebelah saya dan sebelah dia tu berkongsi lah masa tu lah, berkongsi. Berkongsi. Jadi dari situ Noh Saya terfikir lah, saya terfikir bahawa hidup ni kata orang tidak perlu mengharapkan orang. Jadi Noh niat untuk ubah hidup Okey. So kemudian saya dapat tahu Noh masuk kerja maid. Ya, saya. Siapa majikan yang pertama Noh? Majikan saya yang pertama tu apa ni, Ada. yang tu daripada First siapa? first tu yang majikan company saya tu berbangsa Cina. Berbahasa Cina. Bukan ejen. Maksud saya Noh bekerja dengan majikan siapa? Keluarga mana? Keluarga yang pertama sekali saya satu keluarga di Pasir Panjang, Kuala Terengganu, seorang cikgu. Berapa lama Noh kerja dengan keluarga? Saya kerja dekat 1 tahun. Noh kerja tu. Noh pulang adik ke Noh duduk di rumah saya stay dengan rumah dia. Okey. Nah, sekarang ni bila Noh stay di rumah dia, Noh kata Noh ada anak kedua pada masa tu baby. Betul? Mungkin umur baru setahun 2 tahun je tu. Noh pertama mungkin dah 6 7 tahun. Okey, baru sekolah darjah 1 lah. Okey. So di mana Noh tempatkan anak-anak Noh? Saya terpaksa tinggal anak saya tu di bawah jagaan mak saya lah, sebab mak saya pun dia pun memahami, jadi dia pun cakap lah dengan saya kan, macam kata orang hidup ni kena berkorban tu untuk kesenangan kita bersama. Dia pun nak tanggung kita pun dia pun susah kan, jadi apa salahnya dia tolong jaga yang termampu. Maksudnya di situ untuk ubah hidup, Noh pergi berhijrah, bekerja di rumah majikan baru, okey, dapat duit tu dan mak pula membantu menjaga cucu ni. Membantu. Okey. Kemudian yang kedua, bila dah setahun habis tu, Noh bekerja dengan keluarga kedua dengan siapa pula? Saya bekerja dengan keluarga kedua ni seorang pensyarah. Dekat Dungun ni, tapi dia terpaksa berhijrah di Arab Saudi sebab suami dia menyambung pelajaran lah di sana. Masa tu berapa lama Noh pergi ke Arab Saudi? 1 tahun 5 bulan. 5 bulan. Okey. Jadi maksudnya lebih kurang kalau saya boleh simpulkan, maknanya dalam tempoh 2 tahun atau 3 tahun tu Noh ada 2 majikan. Betul? Jadi yang pertama di Terengganu dulu. Kemudian Noh tinggal anak dengan mak. Okey, masa yang dibersih tu adakah perkara sama berlaku? Maknanya anak tu ditinggalkan dengan nenek dia. Dia tinggalkan bersama dengan nenek lah, dengan mak saya lah. Saya nak tanya, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, apa perasaan Noh? Okey, dua keadaan. Satu, mula-mula Noh tinggal anak tu, berpisah, anak masih kecil, apa perasaan Noh? Masa berpisah tu, masa kecil tu Tuhan saja yang tahu. Kita berdepan dengan berlawan dengan perasaan kita kan, macam rindulah apalah, memang akan terasa macam tu. Tapi masa tu dia majikan bagi Noh balik cuti tak? Tak, sebab kos kan, jadi saya terpaksa berkorban lah. Masa di Terengganu Noh balik cuti? Balik 1 bulan sekali memang balik lah. Berapa hari dia Noh balik cuti? Masa tu dulu agensi saya bagi 1 bulan 4 hari. 4 hari sahaja? 4 hari sahaja. Maknanya pada masa tu dia tak akta ataupun dia tak ikut keadaan sekarang lah. Yang kedua, masa di Arab Saudi tu Noh ada peluang balik tak bercuti? Saya balik hanya ikut majikan saya, macam kalau diberi peluang macam hari raya ataupun hari cuti-cuti yang panjang lah. Cuti. Jadi maksudnya ada balik. Ada balik. Jadi masa mereka anak-anak ada di sini, bagaimana keluarga yang lain, maksudnya adik-beradik, mak saudara, adakah mereka membantu anak-anak Noh? Selepas saya dah ada kehidupan saya sendiri, mereka tidak, sebelah suami pun tak pernah bertanya kisah anak saya. Saya seorang dan dengan family saya je lah, macam mak ayah saya je lah. Adik-adik beradik saya pun tidak ambil tahu sangat pasal dia orang. Jadi saya terpaksa bekerja keras lah. Saya dah nampak dah dekat situ bahawa hidup ni kita yang kena usaha, kita yang kena bekerja kuat demi untuk sebuah kehidupan macam tu. Okey. Saya nak tahu dari tahun pertama Noh kerja tu, Noh simpan tak duit? Kumpul pitih tak? Ya, saya simpan. Berapa yang Noh boleh kumpul?
Saya simpan gaji saya masa dulu dalam 1,000, murah gaji Di saya. Pasir Panjang tu? Di Pasir Panjang tu saya tak ada pengalaman kan masa tu. Saya gaji saya dalam 1,000 dulu lah kan, 1,000. Tapi dalam 1,000 tu saya duduk rumah majikan, dah makan, dah minum, dah lepas dah. Saya hanya buat balik bersih duit 1,000. Oh, maknanya no boleh simpan lah. Saya boleh simpan. Jadi setahun no simpan 12,000 lah. 12,000. Dan no beri ke anak-anak benda ni. Saya setiap duit saya terima gaji, saya masukkan ke akaun anak saya. Maksudnya Untuk 2 orang. no bagi pada ibu, bantu jaga. Lepas tu untuk anak 2 orang. Selebihnya saya masukkan untuk dia orang. Ni untuk simpanan masa depan dia orang Untuk lah ni. simpanan dia saya dah setting dah awal-awal sampai dia umur 15 tahun. Maksudnya di sekolah dia ada duit lah. Ya. Sebab kalau no tak ada mati. Ya, saya macam tu. Masa di Arab Saudi no dapat berapa? Masa tu gaji saya di Malaysia tu ditawarkan gaji 1,500. Tapi sampai di sana dia tak bayar 1,500, dia bayar lebih daripada tu. Sebab dia mungkin belah kesian dengan kita sebab kita berjauhan dengan anak. Kita pun tak balik kan, balik pun raya je. Masa tu saya dapat 2,000, duit Malaysia kita 2,000. Lepas 2,000 tu saya hanya membelanjakan sebahagian sedikit sahaja kewangan saya. Selebihnya saya simpan untuk anak saya belajar. Okey. Yang kedua, masa no bekerja tu kan, mesti mula-mula tu ada perasaan takut. Ya. Okey. Macam mana no atasi perasaan takut? Saya memang tak kenal majikan saya dan majikan saya pun tak kenal saya kan. Kita seolah-olah macam pergi rumah orang asing macam tu. Tapi kita selalulah berdoa kan, sebab senjata kita sebagai seorang Muslim doa kan. Jadi bila kita berdoa, kita ikhlas, kita jujur. Jadi benda tu, pekerjaan tu akan berjalan dengan lancar. Jadi saya pun masa macam tak ada masalah lah, kerja pun majikan saya pun baik, anak-anak dia pun saya pun rasa sayang kan, boleh lepaskan rindu pada anak-anak dia. Suami dia pun selalulah macam ambil berat pasal kita, masalah kita dekat Malaysia ni kan, apa bagai macam tu. Jadi saya seolah-olah duduk dengan majikan tapi tak pernah pun rasa duduk rumah majikan, tapi saya duduk rumah family saya sendiri. So maksudnya no lebih kepada pergantungan yang kuat kepada Allah lah. Ya. Untuk dia. Okay. Ada satu perkara no dalam kerja maid ni, sebenarnya kerja maid ni halal. Okay, betul. Bagus dan boleh mendatangkan duit yang banyak kepada wanita. Tetapi pandangan masyarakat dia agak serong, iaitu dia kata kerja maid ni hina. Sedangkan sebenarnya kerja ni halal. Jadi macam mana no mengatasi ataupun fikiran no pada tanggapan dia orang? Okey. Sebab kita wanita ni macam kita ibu tunggal kan. Kalau kita kerja kedai kopi, gangguan daripada luar pun ada. Duit pun dalam RM30. Dia bayar pun bukan 1 bulan kedai kopi, 1 minggu. Jadi duit tu kita tak sempat nak kumpul, kita tak sempat nak bayar rumah, kita tak sempat bagi anak nak sekolah. Jadi pilihan saya kerja macam ni, macam saya duduk di rumah majikan saya tak perlu pergi ke mana-mana. Saya hanya buat kerja dalam rumah dan satu ibadat saya dekat situ, hari-hari saya dapat pahala sebab saya bagi makan, masak dengan orang, jaga orang, apa semua macam tu. Duit pun saya dapat dengan halal sebab saya bekerja juga dekat situ kan. Jadi di luar sana macam ibu-ibu tunggal, jangan rasa takut sebab ini adalah kehidupan dan pengorbanan kita untuk anak, bukan diri kita. Sebab saya bekerja bukan untuk diri saya tapi untuk anak saya. Untuk anak saya. Boleh tak saya tahu setelah sekian lama no kerja ni, anak no berjaya tak dalam kehidupan no? Saya dalam kehidupan saya ni, sepanjang saya bekerja, saya abaikan semua kehendak saya, macam nak pakai benda-benda macam baju apa macam tu macam ni kan. Selebihnya duit tu 100% tu saya bagi semua, masukkan kepada akaun dia orang. Saya dah limit dah. Untuk anak saya yang sulung, dia akan belajar sampai universiti ke apa-apa, saya dah berfikir dah kan. Saya masukkan umur dia sampai 17 tahun. 17 tahun. Yang kecil tu pun saya dah setting dah sampai dia 15 tahun. Saya masuk dekat situ, kalau gaji saya 1,000, saya ambil dalam 200-300 untuk saya pakai ataupun bagi kat mak, selebihnya saya akan salurkan kepada akaun anak-anak saya. Saya dah bercadang dah, saya tak nak susah. Macam saya dah susah, saya tak nak anak saya susah. Saya nak tengok anak ni berjaya kan. Tapi alhamdulillah saya dah, kata orang, dah berjaya dengan kehidupan saya sebab anak saya pun dah besar, dia orang pun dah kerja bagus.
Alhamdulillah. Sebab Anak sekarang kerja jadi apa? anak saya sekarang sudah jadi seorang arkitek Yang sulung. yang sulung. Okey, yang nombor 2? Yang nombor 2 ni sekarang bekerja dekat Petronas. Alhamdulillah. Okey. Now, dalam menjalani kehidupan sebagai pembantu rumah ni, apakah pada pandangan 2 skill yang paling diperlukan? Macam kita kan untuk menjadi seorang pembantu rumah ni, kita kena kuat mental dan fizikal. Perasaan kita ni kadang-kadang kita bekerja pun tak boleh kita ikutkan sangat, sebab kita datang dekat daripada kata orang nak pergi rumah majikan, kita ni kena tanamkan satu daripada diri kita tu semangat. Sebab orang tak akan tolong kita kalau kita susah, melainkan diri kita sendiri. Maknanya sentiasa ingatlah kan keadaan susah kita tu sebagai satu motivasi kita. Ya. Okey. Now, sekarang saya nak tanya, dari segi skill menyelesaikan masalah, penting ke tak bila kita jadi unit? Ya, penting. Sebab peringkat awal tu kalau kita pergi rumah diorang tak kenal kita, kita pun tak kenal dia kan. Jadi kita rasa seolah-olah kita pergi rumah orang asing yang kita tak pernah kenal, yang tak pernah kita jumpa selama ni kan. Jadi macam kita ni nak menjalinkan satu perhubungan yang bagus dengan majikan, kita selalulah ada kata orang bertegur siapa, sikap tolong kita, ringan tulang kita kan. Kalau mak dia sakit, kita akan tolong, kita akan apa. Dengan anak dia pun kita kena sayang macam anak kita kan. Jadi bila dah satu rumah duduk, tak pernah gaduh, tak pernah apa kan, insya-Allah benda tu akan berjalan lancar dan kita akan stay rumah tu dengan kata orang dengan penuh rasa kasih sayang macam tu. Sebab kita tak boleh fikir diri kita. Sebab kita kena jaga, bila kita dah bekerja sebagai seorang pembantu rumah, kita kena amanahkan diri kita untuk menjaga keluarga diorang ni. Macam tu. Saya ada tertarik dengan perbincangan dengan itu. Kata paling penting unit ni dia kena menawan hati majikan. Ya, betul. Okay. Bolehkah explain sikit macam mana satu contoh lah untuk menawan hati majikan? Okey, macam kita bangun pagi kan, kena awal, jangan majikan kita bangun dulu, kita baru bangun kan. Macam contoh Mik ni dia tak boleh bangun pukul 10 pagi, 9 pagi. Dia kena awal, macam solat subuh tu dia kena dah duduk dapur, dah apa kan. Sekurang-kurangnya majikan kita dah turun daripada rumah tu, macam dia duduk rumah 2 tingkat kan, dekat rumah tu dah ada makanan terhidang pagi. Macam tu. Kalau kita jumpa dia dalam satu rumah, selalulah ucap selamat pagi puan. Kalau kita tengok dia busy, tengah hari dia balik kerja, selamat tengah hari puan, nak makan apa. Jadi selalu bertanya. Jadi bila kita dah selalu bertanya, dia akan menjalinkan satu perhubungan, satu kekeluargaan, macam selalu bersembang lah dengan kita macam tu. Jadi bila sikap baik dia, sikap ramah dia, kita pun dah okey, kita boleh lupakan satu ketika tu, kita boleh lupa family kita yang kita tinggalkan jauh, sebab kita dah terubat dah dengan anak-anak dia kat sini. Itulah saya buat pada diri saya, sebab saya ikhlas. Jadi kalau kita tak ikhlas, macam mana kita nak duduk rumah orang? Macam mana kita nak jaga anak-anak dia orang? Sebab kita fikir, anak dia, bukan anak kita. Tapi kita bila dah jadi pembantu rumah, satu adalah satu kerja ibadat dan satu amanah. Macam itulah saya lakukan. Maknanya, kalau saya boleh simpulkan, perkara simple, mudah, tapi mesti mari daripada hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas. Okey. Bila kita duduk di rumah majikan ni, of course akan ada keadaan di mana majikan stres, ataupun majikan pressure dengan kerja dia, ataupun ada keluarga yang mari, ataupun ada ibu bapa masalah keluarga dia sendirilah. Okey. Macam mana antara cara, kalau boleh beritahu satu cara yang selalu guna untuk atasi konflik? Konflik sama ada konflik dengan majikan ke, konflik dengan keluarga majikan ke, macam mana atasi? Macam kadang-kadang dia orang tu datang ramai-ramai kan, satu keluarga, 2-3 keluarga. Jangan amalkan sikap mengeluh. Walaupun kita penat, walaupun kita apa, jangan mengeluh. Kita melayang keluarga dia orang macam family kita. Satu ikatan, satu family yang kuat. Bila dia orang dah rapat dengan kita, dah apa kan, dia akan suka dengan kita, dia akan sayang dengan kita. Bukan majikan je, adik-beradik dia apa semua kan sayang dengan kita. Jadi kalaulah katakan berlaku konflik macam tu, macam adik-beradik dia datang ramai-ramai, kita elakkan diri kita bersembang. Macam dia orang tengah duduk cakap-cakap, kita pun nak duduk kat situ tak boleh.
Kita meet hanya kita melakukan kerja-kerja di dapur, bersih itu, bersih ini. Kan banyak lagi kerja yang kita boleh buat. Tak boleh nak duduk sekali bersembang. Bila kita duduk sekali, lama-lama dia akan mungkinlah ada salah seorang tu dia akan mencukir masalah-masalah kita. Lepas tu dia akan laga-lagakan kita dengan majikan kita. Maknanya kalau boleh kita meet ni jangan terlalu rapat lah. Ya, jangan terlalu rapat dengan anak beranak dia, dengan majikan kita. Tak apalah. Bila kita macam dah siap semua kerja, kita lebih baik kita duduk menyendiri lah. Tempat lain tengok TV, seorang-seorang macam tu. Macam kita melakukan kerja lain lah. Kerja meet ni memang tak habis selagi tak habis jadual dia kan. Jadi kita banyak lagi kerja yang kita boleh buat. Sebabnya mana berkemungkinan kalau kita campur tangan hal tu, dia boleh menyebabkan backfire pada kita. Ya. Kita balik lah. Sebab dia kadang-kadang sembang apa masalah, kadang-kadang bila dah rapat sikit dia akan tanya macam tu macam ni. Dia dah tahu tu adik dia ataupun kakak dia, tapi dia tanya lagi kita, kakak kita macam mana macam ni. Bila kita menjawab macam tu macam ni, satu story yang kata orang benda yang kita tidak sangka tu dia akan bercerita balik. Pasal yang kita cerita tu dia bagi tahu dengan kakak dia ke adik dia ke. Maksudnya ada kemungkinan. Kita cakap lain, benda lain yang akan disampaikan. Baik, dan dia mungkin melaga-lagakan kita. Ya, saya bertahun-tahun kerja rumah orang, itu yang saya amalkan. Okey. Saya nak tanya, bila kita sebagai pembantu rumah ni, penting tak kita punya minda yang positif? Kita jangan terlalu fikir benda yang buruk-buruk. Kita hanya fikir yang baik-baik. Sebab hati kita ikhlas, benda yang datang pun fikir yang baik-baik. Jangan fikir yang buruk. Kita duduk rumah orang ni memanglah tak sebebas rumah kita kan. Kita ada benda-benda yang kita patut kita hindar, yang patut yang kita buat. Jadi hati kita tu yang penting, hati kita tu kena ikhlas, betul-betul ikhlas. Sebab kita nak cari duit. Jadi bila dah kata ikhlas, rezeki tu akan panjang. Sentiasa ada. Tak pernah habis. Kata orang, tak pernah surut lah, sentiasa ada. Kadang-kadang tu kita kerja, majikan kita dengan agensi kita menawarkan harga 1,300 contohnya. Tapi bila dah kita ikhlas, kita buat kerja bagus, majikan tak akan bayar 1,300. Mungkin lebih daripada tu. Tu rezeki juga kan. Dari segi macam kita duduk rumah majikan ni, penting tak kita untuk kontrol cakap banyak, istilah. Bercakap ni memang. Sebab saya mengamalkan, pagi saya bangun, majikan saya tak pernah pun tanya, hari ni tak masak ke? Tak pernah tanya. Sebab di waktu malam saya akan tanya, puan besok nak makan apa? Saya dah malam tu, saya dah setting dah semua untuk pagi tu. Macam dia cakap, okey pukul 9 malam tu dia cakap, besok saya nak makan mihun. Okey, nak makan mihun. Itu yang saya lakukan setiap malam. Puan besok nak makan apa? Selalu bertanya, esok puan nak makan apa? Tengah hari dah makan tengah hari, saya cakap dengan dia, petang puan nak makan apa? Saya akan buatkan kuih ataupun sebagainya. Majikan saya, kalau pukul 8 tu dia dah boleh breakfast pagi. Pukul 12 tu saya dah prepare untuk makan pukul 1, pukul 2. Pukul 4 dia orang boleh makan kuih. Malam saya akan masak untuk malam. Kadang-kadang tak masak sebab dia orang cakap nak keluar makan malam dengan husband dia kan. Kadang-kadang saya masak untuk anak. Dia keluarlah dengan suami dia. Saya tak kisahlah kan. Jadi rutin kita tu selalu nak kena tanya, nak kena cakap. Jangan kata orang majikan kita diam, kita pun diam. Jadi kita selalulah bertanya nak makan apa. Mungkin dia baru-baru kenal kita, dia rasa macam kita ni macam apa, banyak masalah kan bagi dia. Dia memang ambil kita sebagai pembantu, tapi bila dah duduk satu rumah, macam-macam akan timbul. Jadi sikap baik kita, sikap ramah kita, merendah diri kita, selalu fikir yang baik-baik, maka lahirlah sesuatu yang baik dekat situ. Satu rumah tu, satu keluarga tu mungkin akan kata orang lebih akrab lagi, lebih mesra, dan ikatan yang kekeluargaan macam terlalu rapat. Macam tu. Korang juga boleh layari akaun rasmi kami, iaitu di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube. Korang boleh tekan like, follow, share dan subscribe. Terima kasih.